boleh rekod ni maksudnya semua kena in action lah. Dia tak ada cut-cut dah. Dia tak macam berlakon lah. Kita memang kena in action dah. Okey, jadi kita mulakan. Kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi cikgu nak masing-masing tengok muka cikgu. Muka cikgu handsome tak? Cikgu nak masing-masing tengok handsome tak muka cikgu? Handsome. Okey. Kalau tak handsome pun kena handsome kan sebab kamu nak menghadap ke muka cikgu ni selama 2 jam malam ni. Okey. Jadi kita akan proceed kepada kita punya kelas. Sebelum kita proceed kepada kita punya kelas, apa yang cikgu nak kukuhkan adalah pembelajaran kita minggu lepas. Masing-masing jelas ke? Jelas. Okey. Kalau tak jelas, kena bagi tahu cikgu. Jangan diam. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan ni. Apa yang cikgu tunjuk, apa yang cikgu nak belajar malam ni adalah ada sahaja dekat dalam buku teks kamu. Kalau kamu tengok ni, jalan kerja ni, panjang tak jalan kerja ni? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Panjang tak jalan kerja ni? Panjang. Dia panjang sikit. Jadi, kamu jangan kalau cikgu tengah terangkan satu persamaan tu, satu soalan tu, kamu kena fokus sampai habis. Buka mata kamu sampai kamu mata kamu merah. Tak apa. Nanti mak kata, "Kenapa mata merah?" Mata saya merah sebab tengok soalan cikgu Aman buat soalan. Tak apa. Kalau mak mesti confirm mak tak marah macam tu. Okey, kalau mak marah juga cikgu minta maaf lah. Okey, jadi hari ini kita akan belajar tentang menyelesaikan. Ni adalah menyelesaikan. Tengok ni, nota-nota cikgu kena salin. Menyelesaikan persamaan linear. Masing-masing boleh tengok persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Dua pemboleh ubah. Bila cikgu bercakap tentang persamaan linear ni adalah apa yang kita dah buat minggu lepas lagi. Semua tu adalah persamaan linear. Kamu boleh buka balik kamu punya nota. Tapi dua pemboleh ubah. Apa maksud pemboleh ubah ni? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Apa maksud pemboleh ubah? Yuk diam. Huruf. Pandai. Jadi, kalaulah kamu ingat balik nota-nota yang cikgu suruh salin, pemboleh ubah dekat sini adalah dimaksudkan dengan huruf. Huruf. Kalau dia bercakap tentang satu pemboleh ubah, di dalam keadaan 3x tambah 5 sama dengan 10. Ini adalah satu pemboleh ubah. Ini adalah satu pemboleh ubah. Sebab apa? Sebab huruf dia X sahaja. Jadi kalau kita tengok kepada soalan nombor 1 ni, bermaksud dia nak mencari nilai X. Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Jadi, sekarang dia ada satu huruf. Maksudnya, untuk menyelesaikan, untuk mendapatkan nilai huruf tu, kita kena ada satu sahaja persamaan. Macam mana? Ini je persamaan dia. Daripada persamaan ni, kamu boleh dapatkan berapakah nilai X. Ini nanti cikgu akan proceed dulu. Okey, yang kedua. Kalau cikgu buat 3x tambah 5y sama dengan 10. Dia ada berapa huruf dekat situ? Dia ada berapa huruf? 2. Apa huruf tu? X dengan Y. Okey, X dengan Y. Maksudnya, dia ada huruf X.
dan dia ada huruf Y. Jadi, kita takkan boleh nak selesaikan apakah nilai X. Kita takkan dapat nilai X dengan Y kalau kita tak ada lagi satu persamaan. Contoh, 5X tambah 2Y sama dengan 3. Okey, kita tengok kepada soalan nombor 2. X. Lepas tu dia ada Y. Jadi dekat sini, kalau kamu nak mencari nilai X dengan Y dekat soalan nombor 2, kamu perlu ada dua persamaan. Apa dia persamaan? Ni persamaan. Barulah kamu akan dapat berapa nilai Y dan berapa nilai X. Cikgu terangkan lagi sekali. Tengok kepada contoh soalan nombor 1. Kalau dia ada X sahaja, maksudnya dia ada satu pemboleh ubah sahaja. Apa tu pemboleh ubah? Huruf. Dia ada satu huruf sahaja. Bila dia ada satu huruf sahaja, maksudnya dia kena ada satu persamaan sahaja. Mana satu tu? Mana satu persamaan tu? Ini 3X tambah 5 sama dengan 10. Satu sahaja persamaan dia ada. Tapi, bila dia ada dua pemboleh ubah, dua huruf. Mana dua huruf tu? X dengan Y. Maksudnya kalau kamu nak dapatkan nilai X, nak dapatkan nilai Y, kamu kena ada dua persamaan. Ini adalah persamaan pertama. Ini adalah persamaan kedua. Baru kamu boleh selesaikan X dengan Y. Jelas ke? Jelas. Okey. Soalan cikgu untuk kamu semua. Kalau cikgu buat 3X tambah 2Y tambah 1Z sama dengan 5. Dia ada berapa huruf dekat soalan nombor 3 ni? Kat soalan nombor 3 ni ada berapa pemboleh ubah? Cikgu soal kamu. Ada berapa pemboleh ubah kat soalan nombor 3 ni? 3. Kenapa ada 3 pemboleh ubah? Sebab ada 3 huruf. Ya, sebab ada 3 huruf. Jadi, kalau cikgu nak cari nilai X, iaitu huruf pertama, dan cikgu nak cari nilai Y, iaitu huruf kedua, dan cikgu nak cari nilai Z, iaitu huruf ketiga, cikgu kena ada berapa persamaan? Soalan cikgu. Kalau satu huruf, satu persamaan sahaja. Kalau dua huruf X dengan Y, cikgu kena ada dua persamaan. Kalau 3 huruf, cikgu kena ada berapa persamaan? 3. Okey. Betul. Cikgu kena ada 3 persamaan. Tak kisahlah 2X tambah 3Y tambah 5Z sama dengan 10. 5X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 5. Cikgu tak kisah. Cikgu nak kamu nampak kalau dia ada huruf. Ada 3 bermaksud dia kena ada 3 persamaan. Ini hanyalah pengenalan. Sebab apa? Sebab kita nak belajar nombor 2 ni. Yang kita nak belajar nombor 2 ni, kita kena ada berapa persamaan? Cikgu nak dengar sikit. Dua. Ya, kita kena ada 2 persamaan. Ni persamaan pertama. Ini persamaan kedua. Jadi, semua soalan kita pada hari ini memerlukan 2 persamaan. Jelas ke? Nak dengar suara sikit? Jelas. Okey, bagus. Okey. Jadi, cikgu nak kamu tengok dekat sini. Cikgu nak kamu tengok kat sini sebelum kita selesaikan soalan nombor 2, iaitu topik kita hari ni. Kita refresh balik dekat soalan nombor 1 ni. Okey, cikgu bagi soalan nombor 1. 3X tolak 5 sama dengan 10. 3X tolak 5 sama dengan 10. Sekarang cikgu nak semua orang cuba buat berapakah nilai X. Cikgu nak semua orang buat. Cari nilai X. Hantar dekat WhatsApp cikgu. Siapa yang rasa dia tak dapat nak selesaikan X ni, maksudnya dia akan ada masalah sikit. Macam mana dia nak buat soalan hari ni. Tapi tak apalah, cikgu akan ajar lah. Jangan risau.
Okey. Okey, bagus. Zulaika ni tak ada masalah. Okey, pandai. Bagus. Okey. Ya, betul. Bagus. Cuba buat. Siapa yang rasa dia ada masalah nak selesaikan soalan ni, dia akan susah sikit hari ni. Okey, pandai. Betul. Bagus. Okey, bagus. Betul. Okey, betul. Bagus. Cikgu tunggu. Cikgu tunggu. Okey, bagus. Okey, cikgu bagi lagi 2 minit. Masing-masing cuba buat. Masing-masing cuba buat. Cuba fikir balik. Ni cikgu dah ajar. Okey. Okey. Betul, bagus. Okey, betul Adlin, bagus. Okey, pandai ni. Okey, bagus. Siapa pula call ni? Silap. Okey, lagi 1 minit. Okey, bagus. Tak mengapa. Okey, lagi 1 minit. 8.50. Cikgu terus tunjuk jalan kira dia. Siapa yang rasa dia tak dapat nak selesaikan soalan ni, sila fokus lebih sedikit. Okey. Yang tak dapat tak apa, cikgu akan tunjuk juga. Okey, bagus. Ramai yang dapat. Okey, jadi masing-masing boleh tengok cikgu punya penyelesaian. Okey, soalan yang macam ni, cikgu dah ajar minggu lepas dan cikgu bagi juga homework bentuk yang sama dan cikgu tunjuk juga cara menyelesaikan homework tu. Siapa yang tak dapat kena study lagi. Erina boleh dengar ke cikgu Erina? Boleh. Erina dapat tak cara nak selesaikan tu? Dapat. Okey. Bagus. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Sekarang 3x tolak 5 sama dengan 10. Kita sekarang ni objektif kita. Apa yang kita nak adalah kita nak cari x ni sama dengan berapa. Kita nak mencari nilai x tu. Jelas ke semua? Cikgu nak dengar suara sikit. Jelas. Okey. Jadi kita kena tinggalkan X tu sorang-sorang. Kita kena tinggalkan X tu sorang-sorang. Sebelah X ada huruf 5. Kalau cikgu nak alihkan 5 ni daripada kiri ke kanan. Mana kiri? Kiri yang ni. Ini kanan. Ini kanan. Kiri ke kanan. 5 tu bila kita nak pindahkan ke sebelah dia jadi apa? Negatif positif ke positif negatif? Negatif positif. Tak dengar? Positif. Ya, betul. Negatif. Pindah ke sebelah dia jadi positif. Jadi yang ini still ada 3x. Sebab apa? Sebab 3x masih lagi kekal berada di kiri.
Yang kita alihkan sekarang adalah 5. 5 ni duduk dekat kiri pergi ke kanan. Negatif 5 jadi positif 5. Kat situ jelas ke? Jelas. Bagus. Kenapa kita alih 5 ni? Kenapa kita alih 5 ni jumpa 10? Sebab dia dikira sebagai sebutan yang serupa. Dia tak ada huruf X. Jadi kita pindahkan ke sebelah. Bagi dia jumpa geng dia. 5 dengan 10 ni kira geng. 3X ni bukan geng dia. Sebutan yang serupa dekat sini maksud cikgu adalah yang tiada huruf dengan yang ada huruf. Yang ada huruf duduk belah kiri. Yang tak ada huruf duduk belah kanan. Jelas ke? Jelas. Okey. 10 tambah 5 dapat berapa? 15. 15. 3X. Sekarang kita nak cari nilai X. Maksudnya kita kena pindahkan 3. Bila huruf dengan nombor duduk dekat sebelah-sebelah, maksudnya dia dalam keadaan apa? Darab. Darab pindah pandai. Darab pindah ke sebelah dia jadi? Bahagi. Ya, 15. Bahagi 3. Cikgu tak nak kamu tulis macam ni. Cikgu nak kamu tulis 15 bahagi 3. Cikgu tak nak kamu tulis dalam keadaan 15 bahagi 3 macam ni. Cikgu tak nak. Cikgu nak kamu tulis 15 per 3. Jadi 15 per 3 dapat berapa? 5. 5. Inilah jawapan dia. Ini adalah jawapan dia. Okey, sabar dulu. Jelas ke jelas ke yang cikgu tunjuk kat depan ni? Jelas. Okey. Sekarang ni 2x tolak 10 sama dengan 30. Cikgu nak kamu cuba cari x dekat sini pula. Berdasarkan contoh yang cikgu tunjuk ni, cari x dekat sini pula. Dah siap send dekat WhatsApp cikgu. Cikgu bagi 2 minit sahaja. Kita refresh balik. Boleh ke cikgu nak dengar suara sikit? Boleh. Okey. Yang tak dapat tu sila salin dekat depan apa yang cikgu tunjuk. Betul, bagus. Okey, betul. Bagus. Okey, pandai. Bagus. Okey, pandai. Bagus. Okey, bagus. Memang kena bahagi ke kalau dah dapat jawapan? Dia takkan dapat jawapan kalau kita tak buat bahagi tu. Jawapan akhir mesti tinggal X sahaja. Gitu. Okay. Bagus, betul. Siapa-siapa yang malu nak tanya soalan, tanya je kat WhatsApp. Nanti cikgu jawab tu. Okey, bagus, betul. Okey, 1 minit lagi. Cikgu akan tunjukkan jalan kerja dia. Okey, bagus. Dah ramai yang betul. Ramai dah cikgu nampak. Cikgu memang akan refresh balik supaya masing-masing nanti tak adalah terpinga-pinga. Selesaikan 40 bahagi 2 tu. Boleh diselesaikan. Okey, bagus. Betul. Okey.
Ha, betul pun. Bagus. Okey, kejap ah. Ramai San. Okey, habis dah masa. Okey, untuk yang cikgu tak sempat nak check tu. Tak apa. Send je kat cikgu. Nanti cikgu check. Okey, jadi sekarang ni. Perkara pertama. Dengar cakap cikgu ni. Tengah dengar ke? Cikgu nak dengar sikit. Ya, tengah dengar. Ya. Okey. Jadi sekarang perkara pertama adalah kita bulatkan sebutan yang serupa. Yang pertama cikgu bulatkan negatif 10 dengan 30. Kenapa negatif 10 dengan 30 tu dikira sebagai sebutan serupa? Kenapa negatif 10? Ya, dia tiada huruf. Jadi 2X ni adalah sorang-sorang. Jadi bila dia sebutan serupa, negatif 10 dengan 30 tu sebutan serupa, kita samakan tempat dia. Kita samakan tempat dia. Jadi cikgu pindahkan negatif 10 ni ke sana. Jadi 30 negatif 10 pindah ke sebelah dia jadi Positif. ya, dia jadi positif 10. Sekarang 2X dekat bawah. Kenapa kita samakan sebutan yang serupa? Sebab sebutan yang serupa boleh diselesaikan. 30 tambah 10 kita akan dapat 40. 2X boleh salin. 2 dengan X, nombor dengan huruf duduk dekat sebelah-sebelah. Maksudnya dia dalam keadaan apa? Darab. Ya, darab pindah ke sebelah dia jadi? Bahagi. Ya, 40 bahagi dengan 2. Cikgu tak nak orang tulis 40 macam ni. Cikgu tak nak kamu tulis 40 macam ni. Cikgu nak kamu buat dia dalam keadaan pecahan. Yang ni cikgu tak nak, cikgu nak macam ni. Jadi kita selesaikan 40 bahagi dengan 2. Kita dapat dia 20. Ini adalah jawapan dia. Ini adalah jawapan dia, cara menyelesaikan soalan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Jelas ke semua dua contoh yang cikgu tunjuk ni? Cikgu nak dengar suara sikit. Jelas. Okay. Bagus. Okey, sekarang ni. Sekarang ni. Cikgu nak masing-masing tengok kat depan. 3X tambah 5, X tambah 2 sama dengan 10. Cikgu tak naklah 10. Cikgu bagi 42. Okey. Okey, sekarang ni cikgu nak kamu cuba selesaikan. Apakah maksud kurungan tu? Apa maksud kurungan? Darab. Pandai. Okey, cuba buat. Cuba buat, send dekat cikgu. Cikgu tunggu dekat WhatsApp. Siapa ada soalan boleh je terus tanya cikgu. Okey. Okey, cikgu tunggu Okey, bagus. Betul semua. Yang mana tu susah? Yang cikgu tengah bagi ke ni? Susah? Okey, siapa rasa susah? Kalau dia rasa soalan ni susah, cakap ya. Cikgu nak dengar sikit. Okey, pandai. Tak ada pun orang cakap susah ni. Nisa. Ni semua cakap susah. Amboi, mentang-mentang buka kamera tak nak bercakap. Okey. Tak apa. Cikgu ajar dulu. Sebelum kita buat soalan ni,
Kita akan buat soalan yang cikgu bagi dekat tepi ni dulu. Okey. Pertama sekali, cikgu nak kamu faham apa maksud kurungan. Siapa boleh bagi tahu cikgu apa maksud kurungan? Darab. Darab. Iya, kurungan bermaksud darab. Kalau cikgu buat 3x tambah 5, apa darab apa? Yang luar darab dengan yang dalam. Yang luar darab dengan yang dalam. Mana yang luar tu? Ni 3 duduk dekat luar. Jadi, daripada 3 ni pergi kepada X. 3 pergi kepada X maksudnya 3 darab X. 3 darab X dapat berapa? 3x. 3x. Ya, kita akan dapat 3X. Kemudian, ambil pula 3 ni. 3 ni dah darab X. 3 ni jangan lupa didarabkan pula dengan 5. 3 darab 5 dapat berapa? Tekan kalkulator. 15. 15. Jadi bila dia cakap 15 sahaja dalam kalkulator, jangan kamu bubuh macam ni. Dia sebenarnya dalam keadaan positif 15. Ini cara kita buka kurungan. Ini adalah cara kita buka kurungan dalam matematik. Okey, jadi okey, tengok dekat soalan ni. Tengok dekat soalan ni. Dia ada kurungan ke tak dekat soalan ni? Ada. Okey. Jadi bila ada kurungan, kita kena selesaikan dulu kurungan tu. Tak apalah, cikgu tunjuk cara selesaikan soalan dia. Okey, 3x tu jangan sentuh apa-apa. Biar je di dalam keadaan 3x. Sekarang yang luar darab dekat yang dalam. 5 darab x. 5, kalau kamu tak yakin, kamu tulis 5 darab x. 5 darab x dapat berapa? 5. Ha? 5x. Ya, dapat 5x. Maksudnya kamu kena tulis positif 5x. Okey, dekat situ jelas ke? Jelas. Okey. Jadi, seterusnya, ambil 5 tu juga, darabkan dengan nombor dalam 2 dalam kurungan tu. 5 darab 2 dapat berapa? Cikgu nak dengar suara sikit. 10. 10. Maksudnya dia dalam keadaan positif 10. Sama dengan 42. Jadi dekat sini, cikgu buka kurungan. Cara cikgu buka kurungan jelas ke? Jelas. Jadi lepas kita buka kurungan, kita nak buat apa? Kita samakan sebutan. 3x ni agak-agak dia punya kawan yang mana? 5x. 5x. 10 tu kawan dia yang mana? 42. 42. Sebutan yang serupa tu adalah kawan dia. Jadi apa yang cikgu nak kenali sekarang? Cikgu nak kenali 3x ke, 5x ke, 10? Ya, cikgu kena alihkan 10. Kalau cikgu nak alihkan 10, 10 tu dalam keadaan positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi Negatif. ya, negatif 10. Sekarang ni dia dah sama tak? Sebutan serupa masing-masing duduk dekat tempat yang sama tak? Sama. Yang ada X dah duduk dengan yang ada X. Yang tak ada X, dia duduk dengan yang tak ada X. Jadi sekarang dia dalam keadaan yang sama. Jelas ke? Jelas. Bila sebutan serupa tu dah duduk sama-sama, dia dah jumpa kawan dia, kita boleh selesaikan. Macam mana nak selesaikan? 3x tambah 5x dapat berapa? 8x. Ya, kita akan dapat 8x. 42 tolak dengan 10 dapat berapa? 32. Pandai, kita akan dapat 32. Sekarang macam mana nak selesaikan? 8 dengan X duduk dekat sebelah-sebelah. Maksudnya dia dalam keadaan darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi? Bahagi. Ya, dia jadi bahagi. 32/8. 32/8 dapat berapa? 4. 4. Inilah cara nak selesaikan dia. Cikgu just tambah kurungan je. Tapi cara penyelesaian dia sama sahaja macam tadi.
Cikgu nak test kamu punya kurungan. Macam mana? Boleh faham ke contoh yang cikgu tunjuk ni? Boleh. Boleh. Okey. Sekarang ni menggunakan contoh yang cikgu tunjuk dekat depan. Cikgu nak masing-masing cuba buat soalan yang seterusnya. Okey, kejap cikgu fikir. Okey, cuba selesaikan. Daripada contoh ni, contoh yang cikgu bagi, cuba selesaikan soalan ini. Boleh ke cikgu nak dengar suara sikit? Boleh. Okey, cuba buat. Bagus, ada yang betul. Cikgu bagi masa Boleh buat tak boleh buat? Cikgu nak dengar suara sikit. Boleh. Okey. Okey. Bagus, ramai yang dah dapat. Adlin dah dapat. Bagus. Ni siapa nama ni? Azizul dah dapat. Bagus Azizul. Okey, ni siapa nama ni? Cikgu tak tahu nama tapi bagus, dah dapat. Bagus. Okey. Cikgu bagi lagi 2 minit. Cuba buat cuba buat. Okey, bagus. Okey, Akil. Ya, betul Akil. Bagus Akil. Bagus Kristina. Bagus. Alamak, ni siapa ni? Tak apalah. Tapi betul dah jawapan dia. Bagus. Okey, bagus. Okey, lagi 1 minit cikgu akan tunjukkan jalan kerja di hadapan. Okey, bagus. Ramai yang betul. Ya, betul. Jawapan dia 5. Bagus. Okey, bagus. Ramai yang betul. Bagus, cikgu suka. Jawapan dia 5 kalau kamu dah dapat 5 tu, betul lah tu. Kalau kamu salah sign je, cikgu cek mana yang salah tu. Okey, 5. Betul, bagus. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Kita masa ni dah pukul 9.11. Kita tak masuk lagi tajuk kita. Sebab apa? Sebab kalau cikgu terus masuk kepada tajuk, kamu akan rasa susah nanti. Jadi cikgu ajar step by step. Okey, sekarang ni kita pergi kepada soalan di bawah. Kalau yang ada lagi yang tengah menyelesaikan, ada yang lagi tengah mencuba, sila teruskan. Tapi cikgu tak adalah nak tunggu sampai habis. Cikgu akan terangkan. Okey, yang pertama, agak-agak apa yang kita kena buat daripada soalan ni? Apa yang kita kena buat? Darab. Ya, kita buka kurungan. Buka kurungan bermaksud kita darab. Jadi sekarang ni 2x. 2x. Jadi apa darab apa? Luar darab dalam. 5 darab x dapat berapa?
5X. Ya, dia dapat 5X. 5 darab 2 dapat berapa? 10. Ya, dia dapat 10 sama dengan 45. Sekarang cikgu bulatkan sebutan yang serupa. 2X. Geng dia yang mana 2X ni? 5X. Ya, geng dia adalah 5X. Jadi 10 geng dia 45. Jadi cikgu nak kena alih 2X ke, 5X ke, 10. Nak kena pindah ke sana. 10. Kenapa cikgu alih 10? Kenapa cikgu tak alih yang lain? Sebab 10. Tak ada huruf dengan 45. Ya, betul. Dia geng dia. Sebutan yang serupa. Jadi 2X dengan 5X dia duduk dekat sini. 45 dia memang duduk dekat sini. Sekarang yang kita alih 10. 10 tu positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Ya, dia jadi negatif. Sekarang kita boleh selesaikan ke tak masing-masing? Boleh. Boleh selesaikan ke tak? Okey. Jadi 2X tambah 5X. Ramai-ramai. 2X tambah 5X dapat berapa? 10X. 7X. 45 tolak 10 dapat berapa? 35. 35. 7 dengan X tu dalam keadaan apa? Darab. Darab. Pindah ke sebelah dia jadi? Bagi. Ya. 35 bahagi 7 dapat berapa? 5. Ya. Dia dapatlah 5. Jelas ke soalan yang cikgu tunjuk dekat depan? Jelas. Okey, bagus. Sekarang ni, habis dah sampai situ. Okey, kalau kamu ada masalah, kalau kekurangan apa tak faham, bagi tahu cikgu kat WhatsApp. Okey. Jadi seterusnya, cikgu nak nama dia penggantian. Penggantian 3X tambah 5 sama dengan 2. Sekarang bila X sama dengan 2, okey, tak apalah. Silap. Okey, 3X tambah 5. Bila cikgu cakap penggantian, bila cikgu cakap penggantian, X tu sama dengan 2. Maksudnya cikgu kena masukkan nombor 2 ni ke dalam X. Sebab apa? Sebab kita dah ada dia punya nombor. Jadi bila cikgu masukkan ke dalam X, cikgu kena buat kurungan. Kurungan tambah 5. Kurungan maksud dia apa? Darab. 3 darab 2 dapat berapa? 6. 6. Tambahlah dengan 5. 6 tambah 5 dapat berapa? 11. Okey. 3X tambah 5Y tambah 2Z tambah 10. X sama dengan 1. Y sama dengan 2. Z sama dengan 3. Cuba selesaikan soalan ni. Cuba selesaikan soalan ni. Okey. Cuba selesaikan. Cuba selesaikan. Lepas tu buat sign dekat cikgu. lima tolak 10. Tak nampak skrin cikgu ke? Okey, kejap Cikgu reshare balik skrin cikgu. Ada kawan kamu tak nampak sekejap. Cikgu share balik. Okey. Okey, cikgu bagi lagi 1 minit. Masing-masing boleh sign kat cikgu. Ya, betul. Jawapan dia 29. Siapa dapat 29, send je kat cikgu.
Okay, siapa-siapa yang tak faham tu nanti cikgu tunjuk. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Okey. Susah ke? Okey, jadi tak, okey, bagus. Yang tak tu bagus. Okey, yang rasa susah, tengok. Okey, cikgu akan mula selesaikan. Untuk siapa-siapa yang tengah buat lagi tu, sila buat. Okey, sekarang ni cikgu nak ajar kamu macam mana nak menggantikan sesuatu. Macam mana nak menggantikan sesuatu kepada sesuatu. Apa maksud cikgu? Okey, yang pertama adalah kita tahu X tu sama dengan 1. Sekarang kita nak menggantikan 1 tu ke dalam X. Jadi kamu tengok balik dekat soalan ni. Kamu tengok balik dekat soalan tu. 3X. 3X. Bila dia berkata 3X, alamak. Okey, bila dia kata 3X, kamu tengok ni 3. X kita sekarang ni adalah 1. Jadi kita gantikan 1 ke dalam X tu. Jelas ke? Jelas. Okay. Tambah dengan 5Y. Kita tak boleh salin dah Y tu. Kita tak boleh salin dah Y tu. Sebab apa? Y ni sama dengan 2. Kita masukkan 2 ni ke dalam Y. Buka kurungan. Letak 2. Tutup kurungan. Okey, jelas? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Boleh. Tambah dengan 2Z. Jangan salin 2Z. Kalau kita salin 2Z, kita akan dapat jawapan dalam bentuk ungkapan. Kita tak nak. Maksudnya kita tak selesaikan lagi. Jadi Z ni sama dengan 3. Kita masuk ke dalam Z. Tambah 10. Macam ni cara nak menggantikan ke dalam huruf. Jelas ke? Jelas. Okey. 3 darab dengan 1 kita dapat 3. Tambah 5 darab 2 kita dapat 10. Tambah 2 darab 3 kita dapat 6. Tambah 10. Selesaikan, kamu akan dapat jawapan dia 29. Inilah cara menyelesaikan soalan menggantikan nilai ke dalam huruf. Boleh faham ke? Boleh. Bagus. Okey, jadi kita akan teruskan. Kita nak teruskan kepada agenda kita pada malam ni. Kita nak teruskan kepada agenda kita malam ni. Kita nak teruskan kepada kelas kita yang sebetul-betulnya pada malam ni. Iaitu menyelesaikan 2 pemalar, 2 pemboleh ubah. Tapi kamu kena faham yang cikgu tunjuk yang pertama ni. Kamu kena faham dulu sebelum kita nak selesaikan, nak cari nilai X, nak cari nilai Y, kamu kena selesaikan macam mana nak cari nilai X. Lepas tu cikgu ajar pula. Kamu kena tahu macam mana nak buka kurungan. Kamu kena tahu macam mana nak buka kurungan. Akhir sekali sebelum kita masuk kepada topik kita, kamu kena tahu macam mana cara nak menggantikan nilai kepada nombor. Jelas ke 3 benda yang cikgu highlight dekat depan ni? Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu harap masing-masing sedia. Kita akan teruskan kepada kita punya topik, kita punya objektif. Iaitu kamu buka balik kamu punya kertas. Kamu buka balik kamu punya kertas yang kamu print tu. Hari ni kita akan nak selesaikan soalan yang kamu print tu. Okey. Jadi, masing-masing boleh tengok macam mana nak selesaikan soalan-soalan ni. Yang pertama sekali, cikgu tunjuk dekat depan ni, kamu kena salin. Kamu kena salin. Jadi, sekarang ni, kita akan belajar
cara menyelesaikan dua pemboleh ubah. Kenapa cikgu cakap dua pemboleh ubah? Sebab dia ada dua huruf. Ini ada X, ini ada Y. Ini ada X, ini ada Y. Maksudnya, daripada soalan ni, kita akan dapat nilai X tu berapa dan kita akan dapat nilai Y tu berapa. Okey. Jadi, dia ada dua cara tau. Dua cara. Tapi cikgu fokus kepada kaedah yang pertama, iaitu kaedah penggantian. Ni salin. Kaedah ian. Step yang pertama dekat sini adalah tentukan ataupun namakan persamaan. Kita namakan persamaan tu. Ni salin. Kita namakan dia dulu. Okey, contoh. Ini adalah soalan kita. Kita namakan dulu persamaan tu. Ini adalah persamaan pertama. Ini adalah persamaan kedua. Jelas ke sampai situ? Jelas. Okey. Pandai. Bagus. Ini kamu kena salin tau. Kena salin. Ni step pertama. Ini adalah step yang pertama. Step yang kedua, cikgu nak ajar kamu adalah kita gantikan. Kita gantikan. Ni cikgu nak ajar macam mana nak gantikan. Okey, tengok betul-betul macam mana cikgu selesaikan dekat depan. Okey, yang pertama kita tahu Y sama dengan 6X tolak 11. Mana dia? Ini. Y sama dengan 6X tolak 11. Yang kedua, kita tahu negatif 2X tolak 3Y sama dengan negatif 7. Kita ambil dekat persamaan pertama ni, gantikan kepada dekat persamaan kedua. Apa yang kita nak gantikan? Okey, kita tengok. Dekat persamaan pertama tu dia cakap apa? Y sama dengan, maksudnya dia dah bagi tahu Y tu berapa. Y sama dengan 6X tolak 11. Y sama dengan 6X tolak 11. Jadi, bila kita dah dapat Y sama dengan 6X tolak 11, ni dekat persamaan pertama. Kita gantikan dekat persamaan kedua. Macam mana? Kita masukkan 6X tolak 11 ke dalam Y di persamaan kedua. Jadi, kita akan dapat macam mana? Kita akan dapat negatif 2X tu saling macam biasa sebab dia tak terlibat. Negatif 3. Yang Y ni kamu jangan salin dah. Jangan salin dah Y ni. Sebab apa? Sebab kita dah gantikan dia dengan 6X tolak 11. Kita buka kurungan 6X. 6X tolak 11. Tutup kurungan. Sama dengan negatif 7. Ini adalah cara untuk menggantikan. Ini yang dimaksudkan dengan penggantian. Jelas ke? Jelas. Okey. Okey. Cikgu terangkan lagi sekali. Ni salin. Okey, kamu tengok ni persamaan pertama tau. Y sama dengan 6X tolak 11. Ini adalah persamaan dia yang pertama. Yang kedua, ni persamaan kedua dia. Cikgu salin balik je. Cikgu salin balik. Negatif 2X tolak 3Y sama dengan negatif 7. Jadi, apa yang menggantikan? Apa yang gantikan dia tu? Kamu gantikan. Kalau dekat persamaan pertama ni dah bagi tahu tau. Y ni sama dengan berapa? Y sama dengan 6X tolak 11. Ini persamaan pertama. Kita masukkan ke dalam persamaan nombor 2. Y adalah sama dengan 6X tolak 11 ni. Dekat persamaan pertama kita gantikan dekat Y di persamaan nombor 2. Macam tadi. Bila kita nak gantikan sesuatu, kita buka kurungan. Kamu tengok balik yang tadi cikgu selesaikan. Kita buka kurungan. Jadi Y ni dia akan dapat 6X tolak 11. Jelas ke? Jelas. Okey. Ini kamu kena faham. Bila orang kata mana satu menggantikan, kenapa dikira sebagai kaedah penggantian? Sebenarnya dia dikira sebagai kaedah penggantian adalah dekat sini sahaja. Jadi dekat sini, kamu tengok balik dekat sini. Yang cikgu bintangkan. Cikgu bintangkan warna hijau ni. Cikgu bintangkan warna hijau ni.
Dekat yang cikgu bintangkan dekat warna hijau ni ada berapa huruf dia sekarang? Ada berapa? Dekat sini ada berapa ni huruf dia? Ada satu. Dua. Ada satu sahaja iaitu X. Dia ada satu sahaja X. Dia dikira dua sebab dia 2X. Tapi sebenarnya ni X, ini pun X. Yang ini kita dah belajar awal-awal tadi macam mana nak selesaikan. Jadi kamu tengok dekat depan, negatif 2X ni cikgu salin balik daripada awal. Cikgu salin balik daripada awal. Cikgu akan dapat negatif 2X tolak 3 darab dengan 6X tolak 11 dalam kurungan negatif 11. Jadi bila kita ada kurungan, kita akan selesaikan kurungan tu dulu. Negatif 2X. Sekarang tengok kepada kurungan dia yang pertama. Negatif 3 darab 6X dapat berapa? Cuba tekan kalkulator. Negatif 3 darab 6 dapat berapa? Negatif 18. Negatif 18. Tapi kamu kena ingat, dia ada X. Jadi kita tulis X tu. Jelas ke dekat situ? Jelas. Okey, sekarang kita dah selesaikan nombor yang pertama. Kita selesaikan pula nombor yang kedua. Nombor yang kedua, negatif 3 darab negatif 11 dapat berapa? Negatif 33. 33. Kalkulator. Apa? 33. Maksudnya bila dia kata 30 sahaja, dia dalam keadaan positif 33. Sama dengan negatif 7. Ya, betul. Sekarang kita nak kena buat apa? Kita samakan sebutan. Mana satu sebutan yang sama? Negatif 2X. Mana satu yang sama dengan negatif 2X? Negatif 18. Ya, kita akan dapat negatif 18X. Yang 33 sama dengan negatif 7. Jadi kita nak alih nombor yang mana sekarang ni? Kita nak alih nombor yang mana sekarang ni? 33. Ya, 33. Jadi negatif 2X dengan negatif 8X betul kat sini. Kita alihkan 33. 33 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi? Negatif. Ya, dia jadi negatif 33. Sekarang kita boleh selesaikan. Sebab apa? Sebab kita dah samakan sebutan dia. Kita dah samakan sebutan dia. Sekarang tekan kalkulator. Negatif 2 dengan negatif 18 dapat berapa? Negatif 20. Ya, kita akan dapat negatif 20X. Kemudian negatif 7 dengan negatif 33. Tekan kalkulator dapat berapa? Dapat berapa? Negatif 40. Ya, kita dapat negatif 40. Sekarang negatif 20 dengan X dia dalam keadaan darab. Sebab apa? Sebab dia duduk dekat sebelah-sebelah. Darab pindah ke sebelah, dia akan jadi bahagi negatif 20. Dia bukan tentang negatif pindah ke sebelah jadi positif. Bukan. Sebab apa? Sebab dia duduk dekat sebelah-sebelah X. Bila dia duduk dekat sebelah-sebelah, maksudnya dia dalam keadaan darab. Jadi kalau kamu nak alihkan negatif 20 ni, kamu kena faham. Darab pindah ke sebelah jadi bahagi. Jadi kita akan dapat negatif 40 per negatif 20. Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey. Diam dah semua. Kenapa ni? Sekarang tekan kalkulator masing-masing. Negatif 40 bahagi negatif 20 dapat berapa? Ya, 2. kita dapat dia 2. Ini jawapan X. Ini adalah cari soalan X. Ini adalah cara untuk kita cari berapakah nilai X. Sekarang cikgu nak ajar kamu macam mana cari nilai Y. Okey, salin je dulu. Okey, nilai Y. Nilai Y. Kamu ambil persamaan nombor 1 ni. Y sama dengan 6X tolak 11. Kita salin balik. Y sama dengan 6X tolak 11. Ni persamaan nombor 1 ni. Ni persamaan nombor 1 ni. Kita dah dapat X sama dengan 2. Yang ni cikgu ajar tadi. Kita dah dapat X sama dengan 2. Jadi cikgu gantikan
2 ni ke dalam X. Jadi kita akan dapat 6 dalam kurungan 2 tolak 11. 6 kurungan 2. Maksud dekat kurungan ni adalah darab. 6 darab 2 dapat 12. Tolaklah 11. Jadi 12 tolak 11 dapat berapa? 12 tolak 11 dapat berapa? 1. 1. Jadi inilah jawapan untuk X dan inilah jawapan untuk Y. Maksudnya cikgu dah dapat cara menyelesaikan X dan cikgu dapat juga nilai Y. Dapat selesaikan dan cikgu dapat cara nak cari nilai X dengan Y tu. Jelas ke soalan yang cikgu tunjuk dekat depan ni macam mana nak kira? Jelas. Okey. Okey, masing-masing ada tak dekat sini ni? Kalau ada cakap ada. Cikgu nak dengar sikit suara. Ada. Okey, dah layu dah. Okey. Okey, dah. Masing-masing boleh tengok kat depan. Cikgu nak terangkan lagi sekali. Cikgu nak terangkan lagi sekali. Kalau kamu tak faham, kamu angkat tangan. Angkat tangan, cakap tak faham yang mana. Okey, tengok ni Yang pertama adalah ini soalan kita. Ini adalah soalan kita. Yang cikgu petakkan ni adalah soalan kita. Okey. Tengok kepada step yang pertama. Tentukan ataupun namakan persamaan. Ini cikgu letak nama dia Ahmad. Yang nombor 2 ni nama dia Sarah. Kalau cikgu letak nama yang ni Ahmad, yang ni kedua Sarah, cikgu pening. Jadi cikgu letaklah nombor. Senang sikit cikgu nak baca. Persamaan pertama, kita letak nombor 1. Persamaan nombor 2, kita letak nombor 2. Okey, jelas ke untuk step pertama? Cikgu nak dengar suara sikit. Jelas. Okey. Nombor 2, kita tengok kepada gantikan. Apa yang nak digantikan? Kita tengok cikgu salin balik. Tutup. Kita tengok apa yang cikgu salin balik. Y sama dengan 6X tolak 11. Ni persamaan pertama. Ini adalah persamaan nombor 2. Jadi apa yang kita nak menggantikan? Gantikan Y dekat persamaan pertama masuk kepada Y dekat persamaan nombor 2. Tengok kepada warna hijau ni. Tengok sini. Daripada persamaan pertama ni, kita masukkan kepada persamaan nombor 2. Jadi, negatif 2X tolak 3. Sekarang ni kita tak salin dah Y ni. Kita dah tak salin dah Y ni. Kita masukkan 6X tolak 11. Dia jadi macam ni. Sampai yang cikgu bintangkan ni. Sampai yang cikgu bintangkan ni. Inilah yang dimasukkan dengan penggantian. Jelas ke sampai sini yang cikgu bintangkan ni? Jelas. Okey. Okey, kemudian yang ini cikgu akan dapat salin kat sini. Cikgu boleh cari nilai X dia. Cikgu boleh cari nilai X. Sebab apa? Sebab dah hilang dah Y tu. Jadi yang ni cikgu dah ajar tadi. Macam mana cikgu buka kurungan. Lepas cikgu buka kurungan, cikgu samakan sebutan. Lepas tu kita dah sama sebutan, kita boleh selesaikan. Nombor darab sebelah huruf dengan nombor dekat sebelah maksudnya darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi bagi. Yang ni cikgu dah tunjuk tadi masa awal-awal kelas. Yang kedua, masa awal kelas juga tadi cikgu tunjuk macam mana cara nak gantikan dia. Bila kita dah dapat X sama dengan 2, kita ambil persamaan yang pertama ni. Kita ambil persamaan yang pertama ni. Kita gantikan X. X sama dengan 2, kita gantikan 2 ke dalam X. Jadi bila kita gantikan, kita letak kurungan. 6 darab 2, kita dapat 12 tolak 11. Jadi kita dapat Y sama dengan 1. Macam mana? Boleh faham ke? Cikgu nak dengar suara sikit masing-masing. Boleh. Okey. Jadi sekarang ni
Daripada contoh yang cikgu tunjuk dekat nombor 1, tengok kepada soalan nombor 3. Cikgu nak masing-masing cuba buat soalan nombor 3. Cuba buat. Cuba buat. Kalau kamu tak cuba, sampai bila-bila kamu tak faham. Cuba buat dulu. Tengok contoh yang cikgu bagi. Step by step. Anik boleh ke Anik? Okay, cikgu tunggu dekat WhatsApp. Ya, ada soalan ke nak tanya? Kena kecilkan. Cikgu nak tengok sikit jawapan. Okey, cikgu tolong Cikgu tolong sikit. Tapi sebelum cikgu nak tolong tu, cikgu akan tolongkan step by step. Cikgu nak kamu cuba buat dulu 2 step yang pertama. Tentukan, lepas tu gantikan. Okey, ada yang dah tutup kamera tu. Buka kamera, buka kamera. Cuba buat cikgu tahu soalan ni ambil masa sikit. Tapi tak apa, kita cuba. Cikgu, jawapan dia ada perpuluhan ke? Jawapan dia tak ada perpuluhan. Okey, cikgu tolong kejap cikgu tolong step yang pertama. Kamu tengok cikgu tolong step yang pertama. Okey, yang pertama dekat sini macam mana kita nak buat? Cikgu tolong. Okey. Yang pertama stepnya adalah kita namakan dulu. Kita namakan apa persamaan dia. Okey, ini persamaan pertama. Ini persamaan kedua. Y sama dengan negatif 3X tambah 5. Ni kita dah namakan dah. Kita dah namakan dia. Jadi itu adalah step yang pertama. Kita namakan dia. Kita bagi nama dia dulu. Ini adalah persamaan yang pertama. Jadi kita bagi nama dia nombor 1. Ini adalah persamaan yang kedua. Jadi kita bagi nama dia nombor 2. Sampai situ dah buat ke belum? Cikgu nak dengar suara sikit.
Dah. Okey. Sekarang kita gantikan. Gantikan persamaan nombor 1 masuk kepada persamaan nombor 2. Apa maksud dia? Okey, dekat persamaan nombor 1 ni, y sama dengan negatif 3x tambah 5. Ini persamaan nombor 1. Persamaan nombor 2 dia adalah 5x. 5x tolak dengan 4y sama dengan 3. Daripada persamaan nombor 1, ni persamaan nombor 1. Kita masukkan y ni negatif 3x tambah 5 ni ke dalam y di persamaan nombor 2. Jadi, bila kita dah masukkan lipat yang y ni, kamu akan salin apa yang daripada 1. Jadi apa yang kamu dapat di persamaan nombor 1, kamu letak kurungan negatif 3x tambah 5 tutup kurungan sama dengan 3. Inilah selepas cikgu gantikan, inilah yang kamu kena selesaikan untuk mendapatkan nilai x. Boleh faham ke yang cikgu tunjuk sampai sini? Boleh. Boleh. Oh ya, tak dengar. Boleh. Okey. Jadi kamu cuba selesaikan nilai x. Cuba selesaikan nilai x. Ada soalan nak tanya? Ya. Puan je apa sendak ni? Boleh macam sekat-sekat ni. Cikgu tak dengar. Ni. Siapa tu nak tanya? Siapa-siapa yang ada nak tanya, tanya je. Jangan malu-malu. Cikgu okey je. Cikgu. Ya. Siapa nama? Bagi tahu nama lu. Jibril. Okey, Jibril. Ada perpuluhan ke jawapan dia? Jawapan dia tak ada perpuluhan. Jawapan dia bulat sahaja. Nombor bulat. Cek. Okey. Tak apa. Cuba cari dulu. Cikgu bagi masa. Okey, sebelum cikgu nak selesaikan X, cikgu nak tanya kamu semua. Cikgu nak tanya kamu semua. Oh, ramai dah siap rupanya. Sorry. Cikgu tak tengok phone. Perkara pertama yang bila cikgu nak selesaikan X ni, apa yang cikgu kena buat? Apa yang cikgu kena buat perkara pertama? Selesaikan Ayo kurungan masing-masing. dulu. Ayo. Ya, kita buka kurungan. Okey. Kita fokus kepada buka kurungan. Cikgu, suara cikgu macam glitch lah. Cikgu lag ah. Buat dengan cikgu. Cikgu nak sendiri. Oh, cikgu lag ke? Ya ke? Okey. Sekarang suara cikgu jelas dah? Jelas dah. Okey, jelas dah. Okey. Sorry. Negatif 4. Buka kurungan. Negatif 4 darab dengan negatif 3x. Cuba tekan kalkulator masing-masing. Negatif 4 darab dengan negatif 3. Dapat berapa? 12. 12x. Ya. Pandai. 12x. Jangan lupa letak positif 12x. Yang kedua, negatif 4 kena darabkan dengan 5. Jangan tinggal negatif tu. Negatif 4 darab dengan 5. Dapat berapa? Tak dengar. Negatif 4 darab 5. Dapat berapa? Negatif 20. Ya, betul. Kita akan dapat negatif 20 sama dengan 3. Sekarang ni, lepas cikgu buka kurungan, agak-agak cikgu kena buat apa? Cikgu, jawapan 3 ke negatif 3? Okey. Cikgu tunjuk kejap. Okey. Suara cikgu lag lagi ke suara cikgu? Tak. Okey, rasa-rasa lepas cikgu buka kurungan, apa yang cikgu kena buat? Darab. Salah. Kita samakan sebutan. Kita bulatkan yang ada X, bulatkan yang ada X. Yang tak ada X, bulatkan dengan yang tak ada X.
Cikgu, dekat soalan 3 tu dia negatif 3. Okey. Yang ni cikgu tertinggal. Cikgu tertinggal, sorry. Negatif 3. Sorry. Okey, terima kasih bagi tahu cikgu. Okey. Kemudian lepas kita dah samakan sebutan tu, apa yang kita kena alih sekarang ni? 5 ke 12 ke 20? 20. Ya, kita alihkan 20. Jadi dekat sini 5x tambah 12x sama dengan negatif 3. 20 ni negatif. Negatif pindah ke sebelah dia jadi Positif. positif 20. Jadi kita boleh selesaikan tak sekarang agak-agak? 5 tambah 12 dapat berapa? 17x. Yes, kita dapat 17x. Negatif 3 tambah 20. Tekan kalkulator dapat berapa? 17. 17. Sekarang nombor dengan huruf duduk sebelah-sebelah. Dia dalam keadaan darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi Bahagi. 17 per 17. Jadi dekat sini kita dapat berapa 17 bahagi 17? 1. Inilah jawapan Satu. X. Inilah jawapan X. Sekarang guna persamaan yang pertama. Y sama dengan negatif 3X tambah 5. X kita 1. X kita adalah 1. Cuba cari nilai Y. Ni cikgu tunjuk satu-satu. Okey, bagus. Okey, cikgu bagi 1 minit lagi untuk cari nilai Y tu. Okey, tengok ni cara cikgu buat pula. Cikgu masukkan je lah. Okey, cikgu selesaikan saja. Suara cikgu tak lag kan? Kalau lag bagi tahu Okey. Okey. Jadi X sama dengan 1 ni kita masukkan ke dalam ni. Jadi dia akan jadi Y sama dengan negatif 3 darab 1 tambah 5. Negatif 3 darab 1 kamu akan dapat negatif 3 tau. Kamu kena ingat dia negatif. Jangan abaikan dia punya negatif. Negatif 3 tambah 5. Sekarang ni negatif 3 tambah 5 kamu akan dapat Y dia sama dengan 2. Ini adalah jawapan untuk Y. Ini adalah jawapan untuk X. Yang cikgu tunjuk dekat depan ni, inilah cara penyelesaian dia. Jadi, siapa-siapa yang salah buat correction, salin balik daripada awal macam mana cikgu buat sampailah cikgu dapat nilai Y. Jelas tak contoh yang cikgu tunjuk dekat depan ni? Cikgu nak tanya sikit. Jelas. Okey, terima kasih. Kalau kurang jelas, bagi tahu cikgu. Okey, berdasarkan nombor 3 yang cikgu tunjuk tadi, cikgu nak kamu cuba selesaikan soalan yang berikutnya. Cikgu nak bagi kejap Lagi satu yang ada nilai Y. Okey. Selesaikan soalan 6. Ini soalan 6. Okey. Kita pergi kepada penyelesaian soalan 6. Rujuk contoh yang cikgu buat nombor 3 ni, cikgu nak masing-masing cuba buat soalan 6. Cuba buat. Cikgu tunggu kat WhatsApp. Siapa-siapa yang ada soalan, ragu-ragu, tanya je dekat cikgu. Tanya dengan cikgu. Cuba je buat. Jibril, boleh ke cuba buat tu?
Boleh. Okey. Tak apa. Ini adalah benda yang baru. Bila benda yang baru Cikgu Nat. memang Cikgu perlukan Nat, Cikgu latihan. Nat. Ya ke? Cikgu Lek ke? Hmm. Okey, ni kan benda yang baru. Ini adalah benda yang baru. Memang kamu perlukan latihan untuk menyelesaikan soalan-soalan ni. Okey, cikgu bagi masa. Masing-masing boleh buat. Cuba kalau kita tak cuba susah sikit. Okey, ramai yang buat. Ramai yang jawab. Bagus. Okey, cikgu tolong sikit untuk siapa-siapa yang confused. Okey, cikgu tolong Okey, jadi masing-masing tengok kepada soalan nombor 6. Tengok kepada soalan nombor 6. Okey, yang tengah buat tu teruskan buat. Yang rasa yang nak check dia buat tu betul ke tak, tengok cikgu buat. Okey, tengok kepada nombor 6. Step yang pertama, macam biasa, cikgu namakan persamaan dia. Persamaan pertama, persamaan kedua. Suara cikgu okey kan? Tak lag kan? Tak. Okey. 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 Okey, jadi bagus. Okey, jadi cikgu dah namakan. Jadi apa yang cikgu buat seterusnya? Gantikan. Apa yang nak kena gantikan? Gantikan Y di persamaan nombor 1. Y sama dengan 5X tolak 7. Negatif 3X negatif 2Y sama dengan negatif 12. Y dekat persamaan nombor 1 ni adalah persamaan nombor 1. Ni adalah persamaan nombor 1. Kita gantikan ke dalam Y di persamaan nombor 2. Ni adalah persamaan nombor 2. Yang ni adalah dia punya persamaan nombor 2.
Jadi lepas kita gantikan dia akan jadi negatif 3x tolak 2. 2y. Y tu dah tak jadi y dah. Dia jadi dalam kurungan 5x tolak 7. Sama dengan negatif 12. Siapa-siapa yang dah buat sampai situ sebenarnya dia dalam jalan yang betul lagi. Jalan kerja dia adalah jalan yang betul lagi. Siapa yang dah buat sampai sini sebenarnya dia dah dapat markah dah. Berapakah nilai X? Okey, cuba buat. Cikgu bagi Cikgu lab. Cikgu lihat, lagi. Cikgu lihat. Cikgu lihat tadi. Kami tak faham apa cikgu Bagus. beritahu. Ramai yang buat. Apa? Cikgu lihat. Cikgu lihat. Suara cikgu Nat. Cikgu. Kami tak tahu Suara apa cikgu cikgu lihat. cakap. Kami dengar yang X tu je tadi. Oh, yang X tu sahaja tadi. Okey. Sorry lah. Sini hujan lebat. Okey, jadi yang dekat X yang cikgu cakap tu adalah boleh mula mencari nilai X dekat sini. Tu je cikgu cakap. Dia yang tak nampak skrin baru keluar masuk. Okey, cikgu reshare balik skrin cikgu kejap Jibril dah buat sampai mana dah Jibril? Tak dapat. Tak dapat. Yang cikgu buat kat depan tu dah salin dah? Dah. Okey. Jadi masing-masing tengok kepada cara mencari nilai X. Sebenarnya cara nak cari nilai X ni dah sampai sini. Sama je step yang dekat atas tu. Sama je. Yang pening sepatutnya dekat sini adalah dekat sini sahaja. Sebenarnya bila cikgu dah bagi sampai sini, insya-Allah kalau kamu dapat yang tadi yang cikgu ajak awal-awal tadi, kamu boleh buatlah. Jibril, yang pertama sekali bila ada kurungan kita kena buat apa? Kita kena buat apa bila ada kurungan, kita kena buat apa? Darab. Ya, kita kena darab. Okey, negatif 3x. Apa yang darab apa? Cikgu lab lagi. Nanti cikgu. Negatif 2 dengan positif 2. Lagi lag. Cikgu lag ke? Cikgu Ya. rasa. Ya cikgu. Cikgu lab. Okey. Sekarang okey tak sekarang ni? Sekarang okey dah. Okey. Okey. Jadi tengok kat depan. Sekarang bila ada kurungan maksudnya darab. Okey, negatif 2 darab 5x dapat berapa? Negatif 10x. Ya, kita akan dapat negatif 10x. Lepas tu, kita akan buat pula negatif 2 darab negatif 7. Negatif 2 darab negatif 7 dapat berapa? Positif 14. Kita akan dapat positif 14. Betul. Lepas tu negatif 12. Okey, cikgu harap jelas sampai sini. Cikgu dah buka kurungan. Cikgu buka kurungan macam tadi je. Macam awal-awal tadi. Tak ada yang berubah.
Cikgu lag. Cikgu lag lagi. Cikgu lag. Tak dengar apa cikgu cakap. Cikgu lag. Kami tak faham apa cikgu cakap. Cikgu lag teruk ni. Cikgu lag teruk ni tapi kami tak faham. Step yang seterusnya. Cikgu bulat tu. Okay. Sorry. Ada hotspot. Okay, sekejap Cikgu minta maaf. Sekejap. Okay, tak apa. Buat dulu. Okay, sekejap Cikgu pakai hotspot cikgu sekejap. Lagi teruk sebenarnya hotspot ni. Okay. Sekarang dengar sikit tak apa yang cikgu cakap? Dengar. Dengar. Okay, sorry sebab cikgu sebab sini hujan lebat cikgu memang masalah daripada segi situ je. Okay. Sebelum ni okey je ni. Tapi masalah hujan lebat tadi dia kacau sikit. Okay. Jadi boleh nampak ke skrin cikgu share? Boleh. Nampak? Boleh. Boleh go. Cikgu minta maaf lah kalau cikgu lag sangat. Okey, jadi cikgu tunjuk dekat depan ni. Cikgu dah buat sampai sini tau. Negatif 3x dengan negatif 10x. Cikgu samakan dia punya sebutan. Okey, 14 dengan negatif 12 ni cikgu samakan dengan dia punya sebutan. Lepas tu cikgu boleh selesaikan. Cikgu pindahkan 14 ke sebelah. Negatif 3x dengan negatif 10x. Negatif 12 yang positif 14 pindah ke sebelah dia jadi negatif 14. Dia akan jadi negatif 14. Okey, dia akan jadi negatif 14. Negatif 3 dengan negatif 10 ni dah boleh diselesaikan dah. Dia akan jadi negatif 13x. Negatif 12 dengan negatif 14 boleh juga diselesaikan. Sebab apa? Sebab kita dah samakan dah dia punya sebutan. Jadi dia akan dapat negatif 26. Negatif 13 dengan x ni darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Negatif 26 bahagi negatif 13. Dekat sini kamu akan dapat jawapan dia 2. Bukan negatif 2. Sebab apa? Sebab bila kamu nak tekan kalkulator, kamu kena ingat 26 ni bukan 26. Tapi dia negatif 26. Yang 13 ni negatif 13. Jadi bila kamu tekan kalkulator, kamu kena ingat negatif 26 bahagi dengan negatif 13. Okey, cikgu lag tadi, cikgu ulang balik daripada awal. Okey. Okey, yang pertama dekat sini, cikgu namakan persamaan ni persamaan pertama. Ini adalah persamaan nombor 2. Untuk namakan persamaan pertama dengan persamaan nombor 2 tu semua jelas ke? Jelas. Okey. Jelas. Okey, bagus. Okey, kemudian cara menggantikan. Tengok cara menggantikan. Y di persamaan nombor 1 masuk kepada Y di persamaan nombor 2. Jadi negatif 3x tolak 2 dia dah tak ada dah Y dekat sini. Dia dah diganti
dengan persamaan pertama. Dan itu kurungan. Cara untuk menggantikan ni yang cikgu bintangkan 3 bintang ni jelas ke? Jelas. Benar. Okey. Okey. Habis sampai situ. Sampai sini bila cikgu dah bintangkan cara menggantikan ni, cikgu akan buka kurungan. Cikgu selesaikan untuk mencari nilai X. Kenapa cikgu boleh terus cari nilai X? Sebab dekat sini ada satu sahaja huruf, iaitu huruf X. Jadi cikgu buka kurungan. Negatif 2 darab 5X. Kita akan dapat negatif 10X. Negatif 2 darab negatif 7. Kita akan dapat 14. Yang lain kekal sama. Negatif 3X dia sama je dengan negatif 3X. Negatif 12 dengan negatif 12 sama sahaja. Okey, dekat cara cikgu buka kurungan ni jelas ke? Jelas. Benar. Jelas. Okey. Kemudian lepas cikgu buka kurungan, cikgu bulatkan nombor yang sama. Iaitu bulatkan sebutan yang sama. Negatif 3X dengan negatif 10X. Dia dikira sebagai sebutan yang sama. Ni negatif 3X dengan negatif 10X ni. Sebab apa? Sebab dia ada X. Dengan 14 dengan negatif 12 ni, dia dikira sebagai sebutan yang sama. Sebab apa? Sebab dia tiada X. Jadi cikgu pindahkan 14 daripada kiri pergi kepada kanan. 14 ni positif. Positif pindah ke sini dia jadi negatif 14. Lepas kita dah samakan, yang ini dia tak ada huruf. Negatif 12 dengan negatif 14. Yang sebelah sini iaitu belah kiri dia ada huruf. Negatif 3X dengan negatif 10X. Maksudnya dekat sini, dekat line ni, dekat barisan ni, kita dah berjaya samakan sebutan. Negatif 3X dengan negatif 10X boleh diselesaikan. Kita ambil nombor dia negatif 3 dengan negatif 10. Dia akan jadi negatif 13. Negatif 12 dengan negatif 14 boleh diselesaikan. Tekan je kalkulator, kamu akan dapat negatif 26. Nombor dengan huruf duduk dekat sebelah-sebelah. Dia jadi di dalam keadaan darab. Jadi bila kita nak alihkan negatif 13 ni, dia bukan negatif jadi positif. Darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. Negatif 13 pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. Negatif 26 per dengan negatif 13. Kamu tekan je kalkulator, kamu akan dapat jawapan dia 2. Jelas ke macam mana cikgu cari nilai X tu? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey. Okey, baik. Okey, sekarang ni X ni sama dengan 2 ni. Bila X ni dah 2, cikgu ambil persamaan nombor 1 ni. Cikgu salin balik dekat sini. Y sama dengan 5X tolak 7. 2 ni cikgu gantikan ke dalam X ni. Y sama dengan 5. X ni dia jadi 2 dalam kurungan 2. Tolak dengan 7. Jadi Y sama dengan 5 darab 2. Kita dapat 10 tolak 7. Jadi Y 10 tolak 7. Kita dapat dia 3. Jelas tak cara cikgu buat nilai X dengan nilai Y tu? Jelas. Jelas. Okey. Okey, jadi cikgu nak semua salin apa yang cikgu buat. Okey, cikgu minta maaf. Tapi cikgu ada masa lagi ni. Ramai yang betul. Bagus, ramai yang betul. Adalah lebih kurang 15 orang yang send dekat cikgu. Tapi cikgu target sebenarnya semua orang boleh send ni. Okey, jadi masing-masing cuba buat. Yang salah, yang rasa confused, salin balik apa yang cikgu buat dekat depan. Okey. Okey, jadi kita akan pergi kepada satu lagi soalan ataupun 2 lagi soalan. Okey, soalan yang seterusnya yang cikgu nak fokus. Okey, cikgu bagi masa untuk screenshot. Okey, screenshot siapa-siapa yang tak dapat macam mana untuk menyelesaikan soalan-soalan ni, screenshot macam mana jalan kerja dia. Okey, dah screenshot ke belum? Cikgu nak dengar suara sikit, dah screenshot ke belum?
Dah. Okey, Dah. bagus. Okey, baik. Okey, jadi masing-masing tengok kepada soalan nombor 7. Masing-masing tengok kepada soalan nombor 7. Okey, kita ambil balik soalan nombor 1. Okey, kita ambil balik soalan nombor 1. Cikgu nak comparekan balik dengan soalan nombor 7. Okey, kita tengok kepada soalan nombor 1. Soalan nombor 1 dia lagi senang daripada soalan nombor 7. Sebab apa? Sebab soalan nombor 1 dia terus bagi berapa. Tapi dekat soalan nombor 7, kita tak bagi tahu. Kita tak diberitahu macam mana dekat soalan nombor 1. Kita tak diberitahu. Tapi itu bukan masalah yang besar. Itu adalah bukan masalah yang besar. Sebab apa? Sebab kita boleh cari sendiri apakah Y dia. Okey, sekarang tengok kepada soalan nombor 7. Kita tak nampak kan Y dia sama dengan berapa. Ini dia dah bagi tahu Y ni sama dengan berapa. Jadi kita boleh terus gantikan. Jadi tengok macam mana cikgu selesaikan. Jadi ni persamaan nombor 1, ni persamaan nombor 2. Okey, fokus dulu kepada persamaan nombor 1. Negatif 4x tambah y sama dengan 6. Ini adalah persamaan nombor 1. Okey. Jadi tengok kepada persamaan nombor 1. Kita nak y ni sama dengan berapa? Jadi kita alihkanlah negatif 4x. Negatif pindah ke sebelah dia jadi apa? Cikgu nak dengar suara sikit. Positif. Positif. Ya, dia akan jadi 6 positif 4x. Jadi dekat sini kita dah berjaya samakan y tu sama dengan 6 tambah 4x. Jelas ke? Jelas. Okey. Jadi dekat sini barulah kita ambil persamaan nombor 2. Barulah kita ambil persamaan nombor 2. Cikgu salin balik. Cikgu salin balik. Negatif 5x negatif y sama dengan 21. Okey, cikgu ingatkan lagi sekali. Kalau dia ada huruf sahaja A, kalau dia ada huruf sahaja B, apa yang kita kena letak dekat depan huruf tu? Ya, kita kena letak 1. Jadi negatif 5x negatif y sebenarnya ada negatif 1y sama dengan 21. Ini adalah persamaan nombor 2. Jadi kita ambil y. Kita ambil y dekat persamaan nombor 1 ni. Kita gantikan ke dalam y di persamaan nombor 2. Jadi dia jadi macam mana? Okey, dia akan jadi negatif 5x negatif 1 y ni 6 tambah 4x. 6 tambah 4x sama dengan 21. Ni jadi dekat sini kita boleh selesaikan macam tadi je. Kita boleh selesaikan macam tadi sahaja. Jadi fokus macam mana cikgu selesaikan. Jadi, okey, tengok dan salin, tengok dan salin. Cikgu nak semua orang salin, dapat macam mana tips-tips daripada cikgu. Okey, jadi daripada sini kita akan gunakan maklumat yang ada untuk mencari nilai X. Sebab apa cikgu cakap X? Sebab dekat sini tinggal huruf X sahaja. Jadi negatif 5x kita boleh salin. Sekarang ni kita buka kurungan. Negatif 1 darab 6 dapat berapa? Negatif 6. Pandai, negatif 6. Negatif 1 darab 4x dapat berapa? Negatif 4x. Okey, pandai. Negatif 4x sama dengan 21. Sekarang ni kita buka. Kita dah buka kurungan. Kita samakan sebutan. Yang ada negatif 5x sama dengan negatif 4x. Yang negatif 6 sama dengan 21. Kita samakan. Nampak tak kat situ cikgu samakan. Jadi negatif 6 ni pindah ke sebelah. Negatif
negatif 5x dengan negatif 4x dikekal dekat situ. Yang 21 pun kekal. Yang kita alih negatif 6. Negatif pindah ke sebelah dia jadi apa? Positif. Positif. Ya, dia jadi positif. Ini cara dia. Kenapa kita samakan ni? Sebab kita nak samakan sebutan. Sebab apa? Sebab bila sebutan tu dah disamakan, kita boleh selesaikan. Macam mana? Negatif 5 dengan negatif 4x. Kita akan dapat negatif 9x. 21 tambah 6. Kita akan dapat 27. Barulah kat sini kita dah boleh cari x. Negatif 9 dengan x di dalam keadaan darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi apa? Bahagi. Bahagi. Jadi dekat sini 27 bahagi negatif 9. Cuba tekan kalkulator dapat berapa? Negatif 3. Pandai. Kita akan dapat negatif 3. Inilah kita dah dapat nilai x. Okey, bila kita dah dapat nilai x, x sama dengan negatif 3. X sama dengan negatif 3. Kamu boleh ambil mana-mana sahaja untuk diselesaikan. Sebab apa? Sebab bila kamu dah dapat nilai x tu, bila kamu dah dapat nilai x, cikgu tunjuk, cikgu nak kena tunjuk. Bila kamu dah dapat satu jawapan yang betul, okey cikgu tunjuk ni Okey, kita fokus kepada persamaan yang pertama. Kita fokus kepada persamaan yang pertama. Ni persamaan pertama. Kamu tengok ni persamaan nombor pertama. Okey, persamaan pertama cikgu pakai warna biru. Negatif 4x. Negatif 4x tambah y sama dengan 6. Bila kita dah dapat negatif 3, masuk dalam x ni. Negatif 4 darab dengan negatif 3. Tambah y sama dengan 6. Negatif 4 darab negatif 3. Kita akan dapat 12. Tambah y sama dengan 6. 12 pindah ke sebelah. 12 ni positif. Positif pindah ke sebelah jadi negatif 12. Jadi kita selesaikan. 6 tolak 12. Kita akan dapat negatif 6. Ini jawapan kalau cikgu pakai persamaan pertama. Ni cikgu ajar. Kalau kita pakai persamaan kedua, kita tengok kepada persamaan kedua, warna hijau cikgu bulatkan tu. Warna hijau cikgu bulatkan tu. Negatif ni persamaan nombor 2. Negatif 5x tolak y sama dengan 21. Ingat, kalau kamu dapat y sahaja ataupun huruf sahaja, kamu boleh tambah 1 dekat situ. Ni salin tau. Semua kena salin. Salin besar-besar dalam buku tulis. Okey, kan kita dah dapat x ni. X dekat sini sama dengan negatif 3. X ni masukkan ke dalam y ni. X ni masukkan ke dalam x dekat sini. Negatif 5, negatif 3 masuk dekat sini. Dia akan jadi negatif 3 sama dengan silap. Negatif 1y sama dengan 21. Negatif 5 darab negatif 3. Negatif darab negatif dia jadi positif. 5 darab 3 kita dapat 15. Tolak 1y tambah 21. 15 pindah ke sebelah. Kenapa pindah ke sebelah? Sebab kita nak samakan sebutan. 15 dengan 21 tu gang. Positif 15 pindah ke sebelah dia jadi negatif 15. Ini negatif 1y. 21 tolak 15 kita dapat 6. Negatif 1 pindah ke sebelah. Dia akan jadi 6 bahagi negatif 1. Jadi dekat sini 6 bahagi negatif 1 kita akan dapat negatif 6. Apa yang cikgu cuba highlight dekat sini adalah bila kamu dapat x tu betul, tak kisah kamu nak untuk mencari nilai y, tak kisah kamu nak guna persamaan dekat nombor 1 atau persamaan dekat nombor 2. Tak kisah. Sebab apa? Sebab kamu akan dapat jawapan yang sama. Cikgu nak highlight yang itu. Boleh faham ke? Cikgu nak dengar suara sikit. Boleh. Okey, masa ni agak mencemburui kita, tinggal 8 minit, tapi cikgu nak kamu cuba buat satu soalan.
Cikgu nak kamu cuba buat. Kalau kamu tak cuba buat, dia susah sikit. Okey, sekarang kita fokus kepada soalan nombor 10. Fokus kepada soalan nombor 10. Cuba je buat, cikgu akan tunjukkan A sampai Z. Cuba je buat dulu. Okey, kejap Cikgu minta maaf lah sebab ada masalah teknikal sikit pada sebab baru habis hujan tadi. Okey, cuba je buat, cikgu bagi masa. Okey, sekarang cikgu rasa cikgu lag lagi tak? Ke dah okey dah bandingan tadi? Okey dah. Okey dah. Okey. Okay, cikgu bagi masa Okey, buat ya. Cikgu bagi masa. Cuba buat. Jibril tengah cuba buat tak tu? Ya. Okey. Anik tengah cuba buat ke tak tu, Anik? Ya. Okey. Cikgu bagi masa. Nanti cikgu akan terangkan juga. Cikgu bagi lagi masa 2 minit. Cuba je buat. Okey. Okey. Cikgu dah nak terangkan dah soalan nombor 10. Cikgu harap masing-masing boleh tengok macam mana cikgu selesaikan soalan nombor 10. Okey. Yang pertama sekali cikgu minta maaf lah sebab masalah teknikal yang ditimbulkan. Jarang berlaku. Sebab tadi terlampau lebat sampai petir. Okey. Jadinya, jelas ke suara cikgu? Cikgu nak mula terangkan dah. Jelas. Okey, yang lelaki cikgu tak dengar suara sikit. Nak dengar suara sikit yang lelaki? Jelas.
Jelas. Okey, jadi ini adalah soalan yang terakhir. Cikgu nak semua orang bersemangat. Semua orang bersemangat jawab dengan cikgu. Cikgu just tunjukkan sahaja. Cikgu nak kamu semua jawab dengan cikgu sama-sama. Rujuk nota yang sebelah-sebelah tadi semua. Okey, sekarang soalan nombor 10. Step pertama, bagi tahu cikgu apa yang cikgu kena buat. Yang warna biru tu. Apa step pertama yang cikgu kena buat? Namakan. Cikgu. Persamaan. Ya, namakan persamaan. Kita ada persamaan pertama dengan persamaan kedua. Jadi, dekat persamaan pertama, kita ni nak cari Y ni sama dengan berapa. Sebab apa? Sebab Y sama dengan berapa nanti nak digantikan di dekat persamaan nombor 2. Jadi, kita salin balik negatif 5X tambah Y sama dengan negatif 3. Ni persamaan nombor 1. Kita gunakan persamaan nombor 1 ni. Kita dapatkan nilai Y dia sama dengan berapa. Jadi kita pindahkan 5X ke sebelah. Negatif. Pindah ke sebelah dia jadi. Dia jadi apa? Positif. Positif. Okey, dia akan jadi positif 5X. Jadi daripada persamaan nombor 1 ni. Daripada persamaan nombor 1 ni. Kamu kena guna. Kamu kena guna untuk digantikan ke dalam persamaan nombor 2. Ini adalah persamaan nombor 2. Dekat persamaan nombor 1 ni, Y sama dengan negatif 3 tambah 5X digantikan ke dalam Y dekat persamaan nombor 2. Jadi selepas digantikan, dia akan dapat 3X tolak 8. Jangan salin dah Y tu. Y kita sekarang adalah ini. Negatif 3 tambah 5X. Dalam kurungan sama dengan 24. Okey, sampai sini jelas ke? Nak dengar suara sikit? Jelas. Jelas. Okey. Okey, jadi sampai sini kita boleh guna dah. Kita boleh dapatkan dah cara mencari nilai X. Sebab apa? Sebab dekat sini dia ada satu je huruf. Iaitu huruf X sahaja. Jadi kita kena buka kurungan. Negatif 8 darab negatif 3. Tekan kalkulator dapat berapa? 24. Ya, kita akan dapat 24. Maksudnya positif 24. Yang kedua, negatif 8 darab dengan 5X. Kita dapat berapa? Negatif 5. 40X. Okey, pandai. Negatif 40X sama dengan 24. Lepas ni kita nak buat apa? Lepas kita dah buka kurungan ni, kita buat apa? Samakan. Ya, samakan sebutan. 3X. Mana satu yang nak nak sama dengan 3X? 40X. Ya, 40X. Yang 24 sama dengan 24. Jadi, sampai sini. Mana satu nak kenal ni? 3X ke 24 ke negatif 40? 24. Ya, kita bawa dia pindah ke sebelah. Jadinya 24 yang ini positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Ya, dia jadi negatif 24. Sekarang 3 tolak 40. 3X tolak 40X dapat berapa? Negatif 37X. Pandai. Negatif 37X. 24 tolak 24 dapat berapa? Sifar. Ya, sifar ataupun kosong. Negatif 37 dengan X dia dalam keadaan apa bila dia dengan huruf duduk sebelah-sebelah? Darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi? Bahagi. Kosong bahagi negatif 37 dapat berapa? Kosong. Pandai. Jadi kita tengok macam mana cikgu selesaikan step yang seterusnya. Cikgu nak kamu tahu, walaupun bila cikgu dah dapat X sama dengan kosong, cikgu nak guna persamaan nombor 1 boleh, persamaan nombor 2 boleh. Okey, sekarang cikgu gunakan persamaan nombor 1. Negatif 5X tambah Y sama dengan negatif 3.
X tu sama dengan kosong. X ni sama dengan kosong. Kita gantikan kosong ke dalam sini. 5 kosong tambah Y sama dengan negatif 3. Negatif 5 darab kosong dapat berapa? Kosong. Kosong. Jadi kosong tambah Y sama dengan negatif 3. Kosong tu boleh buang. Jadi Y sama dengan negatif 3. Ini jawapan kalau cikgu gunakan persamaan nombor 1. Sekarang cikgu nak gunakan pula persamaan nombor 2. Cikgu nak gunakan pula persamaan nombor 2. 3X tolak 8Y sama dengan 24. X tadi kita dapat kosong. Ini kosong. Jadi kita gantikan kosong ke dalam X ni. 3 darab kosong tolak 8Y sama dengan 24. Okey, 3 darab kosong dia dapat kosong. Jadi dekat sini kita tinggal negatif 8Y sama dengan 24. Negatif 8 pindah ke sebelah. Dia akan jadi 24 bahagi negatif 8. Tekan kalkulator 24 bahagi negatif 8 dapat berapa? Negatif 3. Ya. Kita akan negatif 3. Pandai. Jadi jawapan dia dekat sini adalah X tu sama dengan kosong dan Y tu sama dengan negatif 3. Ini jawapan X. Ini jawapan Y. Jelas ke yang cikgu tunjuk kat depan ni? Jelas. Okey, cikgu minta maaf lah kalau cikgu agak lag ke apa. InsyaAllah esok cikgu akan esok cikgu ada kelas lagi. Kalau siapa yang nak masuk WhatsApp cikgu, cikgu akan perbaiki lagi lah. Okey, jadi dekat soalan ni cikgu nak semua orang screenshot dan fahamkan apa yang cikgu cuba bagi dekat depan. Okey. Okey, jadi sekarang masa pun dah lebih daripada 10:30. Cikgu mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas komitmen yang diberikan. Jadi sampai situ sahajalah kelas kita pada malam ini. Cikgu mengucapkan ribuan terima kasih. Okey, sampai situ sahaja. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam cikgu. Terima kasih cikgu.